Apa nama papan ni ya? Kalau tengok ada nombor, ada butang untuk tekan. Tapi apa nama papan ni? Macam kurang pastilah apa nama dia. Hai Mira, tengah buat apa tu? Hai Cikgu Nash. Mira tengah tengok papan lita ni Cikgu. Macam bentuk papan lita. Okey, Mira tahu tak apa benda ni? Tak tahu? Mira kurang pastilah Cikgu Nash. Okey, ini ialah salah satu contoh papan mikro pengawal. Sebenarnya ada banyak, tapi hari ini cikgu bawa satu contoh sahaja, iaitu kita panggil yang ini microbit. Microbit? Ya. Microbit? Papan mikro pengawal. Apa tu Cikgu? Nak tahu lebih lanjut macam mana nak gunakan papan mikro pengawal ni? Nak, Jom cikgu? ikut cikgu hari ini. Kita belajar sama-sama. Jom Cikgu, kita masuk ke kelas. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menyeronokkan, iaitu Reka Bentuk dan Teknologi untuk murid-murid tahun 5 dengan tajuknya Bercahaya, Berbunyi, Bergerak. Apa itu? Dan bersama dengan kita hari ini, kita ada seorang guru yang cukup luas pengalaman mengajar, iaitu Cikgu Muhammad Khairul Nasrun atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Nash. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Mira apa khabar? Mira sihat Cikgu dan sangat teruja untuk belajar dengan Cikgu Nash bagi tajuk kita pada hari ini. Sebelum itu Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih Mira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Nasrun bin Zainuddin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Nash. Saya berkhidmat di SK Putrajaya Presin 82 Putrajaya. Tahun ni dah masuk tahun yang ke-12 lah saya berkhidmat dalam bidang perguruan ni. Wow, tahun yang ke-12. Cukup luas pengalaman tu. Jadi murid-murid manfaatkan masa ni untuk sama-sama kita timba ilmu daripada Cikgu Nash. Baiklah Cikgu, hari ini kita akan belajar bagi tajuknya Bercahaya, Berbunyi, Bergerak. Apa itu? Boleh Cikgu Nash terangkan tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Bercahaya, berbunyi, bergerak. Jadi hari ini ketiga-tiga perkara tu dia masuk dalam submodul pembangunan atau cara dalam mikro pengawal. Okey, dalam submodul tu apa yang kita akan belajar akan ada 3 perkara, iaitu yang pertama 6.43 menghasilkan carta ahli kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Kemudian yang kedua, membina atau cara yang dikhendaki berpandukan carta ahli yang dibuat. Tadi kita buat carta ahli, kita akan buat atau cara dia pula. Dan yang ketiga, menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Jadi kita akan belajar teori dan kita akan buat amali sekali. Jadi ada kedua-duanya sekali. Dekat situ murid akan berjayalah. Kalau kita lihat pada tahap penguasaan murid, dia boleh mencapai sampai tahap penguasaan yang keempat. Ya, baiklah. Jadi ini standard pembelajaran ataupun objektif yang bakal dicapai dalam kelas kita pada hari ini Cikgu Nash. Baik, kalau macam tu kawan-kawan, kita persiapkan diri terlebih dahulu. Kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 2. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk murid-murid tahun 5. Dan bersama dengan kita seorang guru yang cukup berpengalaman, iaitu Cikgu Nash. Baiklah Cikgu, pada segmen kali ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Nash? Silakan. Okey, untuk segmen kali ini, sebelum kita nak tengok hasil
dalam papan mikropengawal ni, kita akan belajar bagaimana kita nak letakkan maklumat dalam dia. Maklumat tu maksud cikgu ialah macam apa nama ni? Menyala itulah, lampu, bunyi dengan pergerakan. Okey, sebelum kita nak buat benda tu, jadi kita belajar dululah bagaimana kita nak buat atur cara dan bagaimana kita nak buat cetak alih dan buat atur cara. Okey. Jadi sebelum cikgu nak teruskan lagi, Mira, cikgu nak sebab kita akan menggunakan Prisian, iaitu kita panggil Prisian Editor MacCode. Jadi cikgu nak paparkan bagaimana kita nak dapatkan Prisian ni. Ada dua cara. Kita boleh gunakan dua cara, iaitu secara dalam talian dengan secara luar talian. Jadi murid di rumah boleh zoom dan tengok dan scan QR code ni untuk dapatkan editor MacCode ni. Sebelum kita buat atur cara itulah. Baik. Okey, jadi Mira, Ni cikgu. dah sedia? Sedia cikgu. Sedia. Dah sedia? Sedia. Jadi hari ni Mira nak belajar ada 3 benda. 3 benda. Okey, apa tu? Yang pertama. Yang pertama, kita nak tahu bagaimana nak bina carta alir. Okey, bagus. Yang kedua, carta alir yang bergerak cikgu. Okey. Yang kedua ialah kita akan buat atur cara. Oh, atur cara. Yang kedua akan buat atur cara dan yang ketiga kita akan buat pemasangan perkakasan. Baiklah. Okey, dalam atur cara dan carta alir, kita akan hasilkan 3 benda lah, iaitu cahaya, bunyi dan pergerakan. Okey, jadi cikgu mulakan dengan cahaya terlebih dahulu. Cahaya. Okey? Alright. Jadi sebelum kita mulakan, kita nak keluarkan cahaya pada papan mikropengawal ni. Tak kisahlah kita nak gunakan LED ataupun LED yang terdapat pada papan mikropengawal ni. Okey? Jadi yang ini, sebelum kita nak mulakan, kita kena ada dia punya gambaran dulu. Apa yang patut papan mikropengawal tu buat. Jadi macam mana nak buat gambaran tu, kita kena bina carta alih. Inilah cikgu dah bina carta alih untuk projek cahaya. Okey, projek cahaya. Jadi untuk projek cahaya, macam biasa, sebelum kita buat carta alih ni, cikgu nak imbas dulu. Adakah murid ingat carta alih ni dia akan diwakili oleh simbol. Simbol-simbol dia apa? Yang inilah. Okey. Yang ini. Baik. Yang pertama, kita ada bentuk ni, mula, untuk mula dan tamat, ada proses, ada input dan output, dia punya ni macam sengit sedikit, dan ada aliran aktiviti. Jadi yang ini murid dah belajar pada tahun 4. Jadi ini ilmu yang dibawa daripada tahun 4 dibawa ke tahun 5. Okey, jadi yang ini imbas kembali dah faham, kita akan terus ke pembinaan carta alih terlebih dahulu. Sebelum kita buat atur cara Mira, kita kena buat carta alih terlebih dahulu supaya kita dapat gambaran apa yang perlu kita buat masa buat atur cara tu. Baiklah. Okey. Yang pertama, nak tak nak kita kena mula. Dalam carta alih wajib letak mula. Okey, kemudian kita nak arahan tekan butang A sebab dekat papan mikropengawal ni dia ada butang, ada 2 butang. Jadi kita pilih untuk tekan butang A supaya dia buat apa? Tekan butang A dia buat apa? Dia akan menyalakan LED yang terdapat pada pada papan mikropengawal tu. Kemudian tamat. Simple je. Sebab kita nak mencapai tahap penguasaan murid tu sahaja. Okey, yang ini simple untuk projek cahaya. Jadi Mira, setakat ni dapat untuk Setakat carta ni alih. saya faham dan dapat cikgu. Simple je kan? Sebab dia gunakan butang A untuk mengarahkan LED itu menyala. Betul. Okey, jadi seterusnya kita akan hasilkan pula atur cara tu. Sebelum kita buat, kita kena hasilkan dulu atur cara. Untuk atur cara, kita akan okey. Cikgu letak sini dulu. Cikgu. Okey. Ni cikgu dah sediakan dah atur caranya. Ada 2. Okey. Pun sangat-sangat senang. Okey. Alright. Baik. Ada 2 sahaja blok yang kita guna, iaitu blok yang button A dan blok yang menunjukkan ada warna, ada lampu. Itu titik-titik tu lampu lah. Show LED. Kalau nampaklah. Okey. Jadi kalau kita tunjuk macam ni, kita tak dapat gambaran macam mana. Jadi cikgu akan gunakan Prisian Editor MacCode ni untuk tunjukkan pada Mira, kita belajar sama-sama dengan murid di rumah bagaimana kita nak hasilkan atur cara yang cikgu tunjukkan tadi. Okey.
Yang pertama, sekiranya kita dah buka editor MacCode tu, kita tekan pada new project. Okey, tekan Okey. kepada new project. Kita namakan projek kita, ini ialah projek cahaya. Projek cahaya. Okey, tekan create. Dan akan keluar paparan yang seperti inilah. Okey. Jadi kat sini dia yang defaultnya ada start and forever lah. Kita tak nak. Tadi arahan kita apa? Tekan butang Tekan butang A. Jadi yang ini on start and forever ni kita buanglah. Okey, yang ini kita boleh buang ke tepi. And then kita nak dapatkan tekan butang A ni dekat block input. Dekat block input, kita ambil on button A press, kita drag and drop. Dan kemudian kita nak keluarkan apa? Lepas tekan butang A, jadi apa? Kita nak minta LED bercahaya, cikgu. Baguslah Mira. Okey, Mira yang kali ni tadi dah jawab betul. 50. Yang ini cikgu bagi lagi 50 dah 100 markah. Wah, 100 markah. Okey, kita main banyak-banyak je markah kali ni, okey? Terima kasih, cikgu. Tekan basic. Untuk keluarkan cahaya, kita tekan block basic and then show LED, kita drag and drop, kita letak di antara tengah-tengah tu. Okey? Yang ini kita tak ada arahan nak keluarkan cahaya sebab kita tak tentukan lagi. Dalam editor MacCode ni juga dia ada simulasi. Contoh kita tak ada bahan ini di rumah, kita boleh gunakan editor MacCode ni sahaja untuk kita uji atau cara kita tu adakah dia berjalan dengan betul atau tidak. Okey. Jadi kat sini tadi yang ini kita nyalakan semua LED-nya. Okey. Jadi cikgu select semua LED. Pilih semua LED. Semua LED. Dan kita boleh uji. Okey, nak uji macam mana kat simulasi yang tepi ni? Tekan butang A. Tekan butang A. Tekan butang A, dia akan menyala. Wow. Nampak? Jadi kejap lagi segmen yang seterus ni Mira tunggu, kita akan sama-sama pasang dan uji pada papan mikropengawal ni. Wah, Okey. menarik tu, cikgu. Okey, dapat. Dapat, cikgu. Untuk cahaya itu saja. Atau Mira boleh keluarkan perkataan. Okey, kita boleh buang yang ini. Cikgu tambah sikit, kita boleh keluarkan perkataan. Kita boleh show string. And then kita boleh tukar. Hai Mira. Okey. Tekan play. Tekan play. Tekan A lah. Nampak? Wow. Jadi hai Mira dah kan. Ini pun boleh dikategorikan sebagai cahaya lah. Ya. Kejap lagi kalau sempat kita akan tengok sama-sama untuk keluarkan perkataan pula. Okey. Okey, setakat ni Mira untuk yang pertama mengeluarkan cahaya. Dapat? Dapat, cikgu. Setakat ni Mira dapat dan Mira yakin murid-murid di rumah yang memberi fokus yang jelas pastinya akan dapat juga. Okay. Seterusnya, cikgu? Okey, jadi simple je lah. Untuk cahaya dah selesai. Okey. Okey, seterusnya tadi lepas cahaya kita buat apa? Lepas cahaya kita buat bunyi. Okey, kita akan buat bunyi pula. Okey, untuk bunyi sama juga kita perlu hasilkan carta alih juga. Okey, jadi carta alih pun sama juga. Cikgu dah sediakan carta alih. Yang ini murid boleh buat di rumah sendiri menggunakan simbol yang telah dipelajari pada tahun 4. Okey, yang ini. Nak tak nak untuk carta alih mesti dimulakan dengan mula. Okey, disambungkan dengan aliran ni. Bentuk anak panah ni. Anak panah ni perlu berjumpa di antara mula dan simbol yang di bawah. Supaya menandakan satu aliran lah. Sama juga arahan yang mula-mula kita nak tekan butang A. Okey, tekan butang A. Kemudian pembas berbunyi. Pembas ni yang inilah. Sebenarnya murid dah belajar dah minggu sebelum ni. Pembas bentuk macam mana? Yang inilah. Kecil je. Dia akan keluarkan bunyi. Okey, seterusnya selesai keluarkan bunyi, kita akan pilih lagu dan atau cara tu tamat. Simple je Mira. Sama juga arahan tekan butang A. Kalau tak nak tekan butang A, boleh tekan butang apa Mira? Mungkin boleh tekan butang B? Betul Mira. Kita tambah lagi 50 markah. Wah, terima kasih, cikgu. Jadi okey. Okey, jadi selesai untuk carta alih projek bunyi. Simple je. Okey, seterusnya lepas kita dah buat carta alih, kita beralih kepada atur cara. Bagus. Mira dah ingat dah. Kepada atur cara projek bunyi. Sebab lepas kita buat carta alih, kita kena buat atur cara dia pula supaya kita boleh uji adakah betul carta alih yang kita buat tu. Okey, sama juga kita akan gunakan blok on button A press, dia akan mengeluarkan bunyi. Jadi kita boleh pilih bunyi lah. Ada macam-macam bunyi yang ada dalam ni. Kita akan sama-sama tengok. Ataupun Mira boleh pilih lah. Macam ini cikgu akan pilih da-da-dum lah. Okey. On button A press, start melody, da-da-dum repeating once. Maksudnya dia akan, selepas kita tekan butang A, dia akan
jalankan, akan mainkan lagu tu sekali sahaja. Okey, dah sedia untuk buat atur cara ni Mira? Sedia, cikgu? Okey, jom. Jom, Kita kita sama-sama lihat pada komputer. Okey, jadi tadi kita dah buat yang projek cahaya. Betul. Sama juga cikgu tak nak campur. Jadi kita akan pilih new project. New Kita project. namakan projek Bunyi, cikgu kan? bunyi. Projek bunyi. Bunyi. Okey, create. Okey, sama juga kita tak nak on start ni. Kita buang. Kita pilih blok mana untuk blok on button A tadi? Kita pilih input, cikgu. Alhamdulillah, betul Mira. Baguslah Mira, tambah banyak markah Mira hari ni. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, on button A, tapi Mira boleh tukar. Kita nak tadi cikgu tanya nak button B kan? Kita tukar kepada button B. Kemudian kita nak masukkan lagu Betul. ataupun bunyi. Kita pilih blok untuk music dan kita pilih lagu di bawah lah. Okey. Kita boleh pilih, ada banyak sebenarnya. Music ni, melodi, play melodi, kita ada banyak, tone dan sebagainya. Okey, jadi ini Mira boleh pilih start melodi dadadum. Okey, selesai yang ini, kita boleh uji. Okey. Uji dekat sinilah, tekan button B. B. Dia ada bunyi lah. Dadadum. Macam mana tak bunyi dia? Dadadum lah. Okey. Okay, kadang-kadang ada lagu dia panjang tau Mira. Jadi kita ada dua button. Kita boleh letak lagi satu button tu untuk button untuk apa? Untuk berhentikan lagu tu. Wow. Jadi kita hebatnya. boleh buat. Kita boleh, sebab tu dia namanya papan mikropengawal. Kita boleh kawal dia. Kita nak arahan kita ni dia buat. Jadi kita boleh letak contoh button A tadi Mira pilih button B. Cikgu letak button A input untuk stop music. Okey. Music kita akan pilih stop all sound. Bila bunyi tu bunyi, kita tekan B. Kita tak nak bunyi tu, kita tekan A, automatik semua bunyi dalam yang diatur carakan diberhenti. Jadi kat situ kita boleh gunakan dua button ni lah. Sebab tu cikgu lebih berkenan ataupun lebih selesa menggunakan papan pengawal yang jenis ni lah. Sebab semua ada dalam ni. Ya. Okey? Baik, cikgu. Okey, selesai untuk atur cara bunyi. Berbunyi. Okey. Setakat ni ada soalan? Setakat ni, cikgu, Mira faham. Okey. Dan Mira nak tahu pula, kalau dah tahu bagaimana ia bercahaya, Okey. berbunyi, macam mana pula dia bergerak ni, cikgu? Okey, untuk bergerak, bagus soalan Mira untuk bergerak. Sebab kita dah selalunya kalau kita buat atur cara ni mesti kita nak ada sesuatu yang bergerak. Jadi untuk bergerak dalam yang ini kita akan menggunakan motor servo lah yang ini. Yang ini pun murid dah belajar pada episod lepas lah. Motor servo. Ini yang akan bantu untuk melakukan pergerakan. Wow. Okey? Motor Ini servo, selesai. cikgu, Okey. Jadi sebelum tadi mula-mula kita kena buat carta alih bagi projek Bergerak. pergerakan. Okey. Okey, yang ini. Sama juga. Nak tak nak kena mula dengan mula. Kemudian tekan button tekan butang A. Kita boleh ubahlah. Dan motor servo akan bergerak. Jadi kat sini kita boleh tentukan berapa degree dia nak gerak dan tamat. Nak tak nak selepas habis carta alih perlu tamat. Okey, selesai ini kita laju sikitlah sebab kita dah dua kali kan. Kita akan terus ke atur cara dia pula. Okey, sama juga macam tadi. On button A press, servo right pin P0 to 180. Okey? Dapat? Dapat, Faham? cikgu? Okey. Alright, selesai yang ini untuk atur cara. Kita fokus kepada bagaimana kita nak hasilkan atur cara tu menggunakan editor Macode ni. Okey, sama juga start new project. Okey, namakan project Projek pergerakan ni, cikgu. pergerakan, bagus. Okey, yang ini kita buang. Baiklah. Sama juga input on button A press. Kita nak gerakkan servo tu. Okey, untuk gerakkan servo, yang ini dia tak ada dekat blok yang ini. Kita kena tekan advance. Advance, ada pin, kemudian kita cari servo right pin ni. Drag and drop, automatik akan keluar gambar raja servo kat sini. Okey, jadi kita boleh ujilah. On button A press, kita tekan, dia akan bergerak ke 180. Dia akan bergerak. Wow. Okey, macam mana kita nak patah balik dia?
Kalau patah balik mungkin kita kena ada penggunaan perkataan reverse. Reverse, okey, ataupun macam bunyi tadilah. Kita letak lagi satu button B. Okey, kita just duplicate je. Right click, duplicate. Tekan button B, kemudian kita tukar. Tadi ni 180, kita jadikan 0 darjah. 0 darjah. Okey, jadi kita uji. Tekan A, pusing, tekan B, dia patah balik, tekan A, pusing, tekan B, patah balik. Wow. Jadi dah selesai untuk pengujian kepada murid bagaimana dia nak buat bergerak. Ya. Itu kalau 180 darjah cikgu. Kalau anda kata saya nak buat 360 darjah boleh ke cikgu? Yang ini dia had lah, dia sampai 180 darjah lah. dia had. Kita kena gunakan yang lain lah. Yang untuk motor servo ni kita boleh kawal. Contoh kalau kita buat palang keselamatan. Selalu palang keselamatan ni kalau kita gunakan motor yang biasa kita guna, dia akan berpusing. Tahu tak motor yang kita dalam kereta mainan selalu tu kan? Jadi dia akan berpusing. Kita tak nak kawal dia punya berapa degree yang kita nak. Okey, jadi dengan ada motor servo ni kita boleh kawal. Kita nak dia bergerak berapa banyak. Baik. Okey. Okey, jadi Mira, dapat dah ketiga-tiga ni untuk ayuh bina carta alih, bina carta alih dan atur cara ni. Ada 3 benda cikgu rumuskan balik. Okey. Yang pertama kita ada cahaya. Okey, yang kedua ialah bunyi. Okey, yang ketiga ialah pergerakan. Okey, dalam cahaya kita boleh ubahlah. Kita boleh ubah nak ada LED menyala semua ataupun lagi satu tu apa? Yang Mira nampak macam menarik sangat tadi tu. LED tu boleh bergerak. Boleh bergerak. Ya, kita boleh keluarkan tulisan. Okey, macam bunyi pula kita boleh pilih lagu lah, tak kisah. Jadi kita ada note lagu tu kita boleh edit dan letak dalam tu lah. Okey. Silakan. Selesai yang itu pergerakan. Pergerakan ni macam-macam boleh buat lah. Kita boleh tekan button A untuk servo tu bergerak, tekan button B untuk patah balik. Okey, jadi cikgu dah ulang balik apa yang kita dah belajar sepanjang tadi tu. Cahaya, bunyi dan pergerakan. Selesai yang itu, dah habis yang ini, murid dah mahir, murid dah boleh gabungkan pula ketiga-tiga tu. Macam mana nak gabungkan nanti kita akan belajar lagi satu episod akan datang. Okey. Tapi saya teruja nak belajar sekarang cikgu. Jadi cikgu, boleh ke kalau kita ulang semula aktiviti tadi daripada cahaya, kemudian dia berbunyi, kemudian dia bergerak. Kita buat lagi sekali cikgu. Boleh tak cikgu? Boleh. Ayo kita tunjukkan kepada murid-murid. Jadi tadi kita dah mulakan, tadi carta alih kita dah buat, atur cara pun kita dah buat. Jadi kita terus kepada editor Make ni. Macam tadi, new project. Kemudian projek cahaya. Okey. Yang ini. Okey Mira, apa bezanya on start dengan forever ni lah? Kita ada banyak guna input kan. Okey, kita gunakan ni, kita boleh on start ni papan mikropengawal ni terima je kuasa elektrik, bateri, dia akan terus menyala LED tu. Okey. Alright. Jadi kat sini tadi kita gunakan blok apa tadi Mira? Kalau selain pada on start ni. Kita menggunakan Cikgu nak uji Mira. Adakah Mira tumpukan perhatian ke tidak? Kita gunakan blok apa semasa kita nak menghasilkan atur cara ni? Okey, Mira tanya kawan-kawan di rumah, apa blok yang cikgu Nas gunakan tadi ya? Ya. Bukan input kan cikgu? Ada dua lah. Ada dua. Betul tu input. Input. Input dan juga blok basic. Blok basic. Untuk keluarkan cahaya. Wow. Jadi kalau Mira berjaya berikan jawapan yang tepat, Mira layaklah untuk inilah untuk tahap penguasaan yang inilah. Okey. Tadi macam tadi cikgu bagi markah kan? Tambah lagi lah markah Mira lagi 50 markah. Wah, dapat lagi 50 markah. Okey, jadi input cikgu sambung Silakan, on button A press basic show LED. Ataupun kalau tak nak lah, kita boleh letak bentuk Mira. Show icon, kita boleh pilih bentuk Mira. Ada macam-macam bentuk kat sini. Wow, banyaknya bentuk cikgu. Ada bentuk right, ada bentuk salah. Saya nak pilih bentuk hati boleh tak cikgu? Boleh. Hati kecil ke hati besar? Yang besar cikgu. Okey, yang ini. Ini selesai yang ini, kita boleh uji. Nak tak nak, selepas kita buat atur cara, kita perlu uji. Kalau kita tak uji, kita tak tahu adakah atur cara kita tu dibuat dengan betul ataupun salah. Jadi kita uji. Adakah menyala ke tidak? Keluar bentuk hati ke tidak? Mari kita uji sama-sama. Okey, tekan A.
Ya, keluar untuk hati. Wah, berjaya. Okey, dapat? Dapat, cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nash atas konsen bagi tajuknya iaitu Ayo Bina Carta Alir dan juga Atur Cara. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2. Jangan ke mana-mana. Ya. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk murid-murid tahun 5. Dan Cikgu Nash, pada segmen ini, apa pula perkongsian ilmu daripada Cikgu Nash kepada murid-murid di rumah? Silakan Cikgu. Okey, baik. Tadi Mira, kita dah belajar bagaimana nak cipta carta alir, bagaimana kita nak bina atur cara dan sekarang kita akan uji pula adakah atur cara yang kita bina tadi tu berfungsi pada papan mikro pengawal ni. Wow. Okey, jadi sebelum kita mulakan, cikgu akan terangkan dulu perkakasan-perkakasan yang akan kita gunakan untuk aktiviti kali ini. Okey, yang pertama, kita akan gunakan yang betul lah papan mikro pengawal. Kedua ada clip wire. Kemudian ada motor servo, ada wayar dan ada buzzer. Kelima-lima perkakasan ni kita akan gunakan untuk buat uji kaji itulah, untuk buat amali ni. Okey, jadi Mira dah sedia? Saya sedia, Cikgu. Okey, jom kita mulakan dengan projek yang pertama iaitu projek cahaya. Bagus Mira. Okey, kita akan mulakan dengan projek cahaya. Tadi kita dah buatlah. Kita boleh pilihlah mana satu kita nak. Cikgu ambil yang ada nama Mira ni. Hai Mira. Jadi sebelum kita nak mulakan ataupun muat turun atur cara ni ke dalam papan mikro pengawal ni, kita perlu terlebih dahulu pasangkan dulu perkakasannya. Tapi untuk cahaya ni mudah saja. Hanya perlukan papan mikro pengawal dan kabel USB. Wow. Okey, kabel USB ni untuk kita sambungkanlah laptop kepada papan mikro pengawal. Okey, jadi kita cocok dulu. Dah cocok. Kemudian dekat bahagian hujung ni kita akan sambungkan di hujung papan mikro pengawal ni. Okey? Alright. Kat sini kita masukkan. Dia akan menyala. Okey, dia akan menyala. Kalau cikgu boleh tunjuk sikit di kamera. Okey, dia akan menyala. Okey, ada lampu Okey, maknanya dia juga. dah connected lah. Kita cuba dulu. Kemudian dekat bahagian dekat kita punya editor MacCode ni, kita cuma klik download. Kita klik pada download ni lah. Download. Okey. Kita try. Okey, kita akan pilih. Okey, tak jumpa. Okey, tak apa. Tunggu dulu dan kita boleh uji. Tadi button A dia akan keluar nama Mira. Kita uji. Alright. Okey. Kita tengok keluar ke? Keluar ke tak keluar? Okey, tidak mengapa. Kita boleh tonton dulu video mungkin. Kita tonton video dulu untuk cara-cara pasang. Baik, kalau macam tu, ayuh kita tonton video tersebut. Wow, itu dia cikgu, video tentang cara-cara pemasangan. Ya. Bagi Okey. pakai perkakasan. Ya, Bagaimana okey. cikgu? Dah menyala ke belum? Okey, Cikgu? jadi kita dah tengok tadi. Okey, jadi cikgu dah ubah sikit dan sekarang kita saksikan sama-sama. Tadi tekan butang apa Mira? Tekan butang A, cikgu. Tekan butang A, kemudian kita akan keluar apa? Wah, Cahaya. hai Mira. Ada
dia tulis kat situ. Okey, selesai. Untuk cahaya. Wah, berjaya cikgu Okey, berjaya alhamdulillah. Okey, seterusnya. Selepas kita dah tengok, dah buat ujian untuk cahaya, kita akan ke nombor 2. Ya. Iaitu apa? Yang kedua ialah berbunyi. Berbunyi. Kita akan hantar arahan kepada papan mikropengawal ni untuk Baik. keluarkan bunyi. Betul. Okey, untuk bunyi kita akan perlukan 2 perkakasan yang baru. Tambahan perkakasan iaitu klip buaya dan buzzer. Okey, sebelum cikgu pasang, mari kita tonton dulu video sama-sama macam mana kita nak guna benda ni. Okey. Okey, jom Ayuh sama-sama. kita tonton video tersebut. Itu dia video penerangan bagaimana untuk papan mikropengawal ni dalam bentuk orang kata berbunyi, cikgu. Ya, Macam mana cikgu? Okey, jadi tadi video yang kita tonton tadi, cikgu dah tunjukkan daripada kita pasang Baik. perkakasan tu sehingga kita pasang perkakasan tu ada tambahan 2 iaitu klip buaya dan buzzer. Kita dah pasang, kemudian kita pindahkan pula atu cara yang kita dah buat dalam editor MacCode ni ke dalam kita punya papan mikropengawal microbit. Dah selesai yang itu, kita dah pindahkan dan kita buat pengujian. Pengujian tu kita perlu tekan button A lah. Button A tu dia akan keluarkan bunyi. Okey, kita sama-sama sekarang ni kita sama-sama untuk buat amalinya. Okey, Okey. amali bagi projek bunyi cikgu. Bagi Ayuh. projek bunyi. Okey, jadi kita bismillah. Okey, jadi kita dah guna yang tadi, dah dadum, button B dan button A, kita pindahkan. Okey, kita dah pindahkan. Jadi kita buat sambungan pula. Okey, sambungannya tadi kita ikut saja yang dalam simulasi itu di tapak kosong. Baik. Okey, tapak kosong. Kemudian dan tapak ground. Okey. Kemudian kita sambungkan dengan kita punya buzzer. Kita cuba sebab ini kena uji. Okey, kena uji. Kemudian dan kita tekan dan ni kita tekan button B untuk keluarkan bunyi. Okey. Keluar bunyi tak? Wah, dengar cikgu. Okey, dah keluar bunyi. Okey, jadi maknanya kita punya pengujian ni berjalan dengan lancar. Berjaya. Berjaya. Cikgu. Ya, betul. Saya dengar tadi bunyi dia. Ni. Okey. Cikgu Selesai yang ini. Selesai untuk bunyi. Dah. Kita beralih kepada yang ketiga. Ya, betul. Yang ini dia panjang sikit Mira. Okey. Yang ketiga tu apa? Yang ketiga ialah projek pergerakan. Pergerakan. Jadi sebelum kita mulakan, kita tonton dulu video untuk projek pergerakan. Ayuh.
Baik, itu dia video tentang cara bagi projek Pergerakan. pergerakan. Tersasul saya nak sebut cikgu. Projek pergerakan cikgu. Okey, jadi untuk projek pergerakan, kita dah buat tadi atur cara, kita dah pindahkan atur cara, kemudian kita buat sambungan perkakasan. Baik. Okey, 3 benda di laluan di bahagian kosong. Kemudian di bahagian 3 volt dan di bahagian ground. Ada 3 ni lah. Okey, dah selesai yang ini, kita terus sambungkan kepada kita punya motor servo. Okey. Jadi ini motor servonya. Jadi kita sambung sama-sama. Okey. Yang pertama, kita satu sini. Yang kedua, yang sini. Dan yang ketiga, yang sini. Baik. Okey. Dah selesai, kita buat pengujian. Okey. Jadi kita inilah tadi kalau yang ini tak jadi pun kita dah tengok yang jadi tadi. Betul. Okey, jadi tadi yang ini arahannya lah button A. Okey, kita tekanlah button A. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bergerak. Wow. Okey, kemudian kita nak patah balik, kita tekan button Button B. B. Okey, kita tekan lagi button Button A. untuk dia patah balik. Patah balik. Jadi secara tak langsung untuk ilmu untuk menggerakkan motor servo ni untuk murid dah berjayalah. Kalau guru nak uji, dia dah berjayalah. Sebab dia berjaya memindahkan atur cara ni ke dalam papan mikro pengawal dan buat pengujian. Okey. Ya, berjaya juga cikgu bagi projek pergerakan kita. Ya. Hebat-hebat. Wah, menarik dah cikgu. Kalau macam tu cikgu, sebab saya teruja sangat, Okey. boleh tak cikgu kalau kita lakukan aktiviti bersama-sama? Boleh? Okey. Bagi ketiga-tiga projek ni. Okey. Jadi cikgu hanya pilih satu projek je lah. Baik. Untuk projek cikgu ambil yang cahaya lah. Sebab nampak Mira sangat-sangat bercahaya. Bercahaya cikgu Okey. Jadi cikgu cabut dulu perkakasan. Okey Mira, yang pertama untuk projek atur cara, apa yang kita kena tekan blok dulu? Okey, yang pertama sekali kan cikgu, kita kena buat terlebih dahulu. Okey, dan kita kena letak input cikgu. Input, okey, kita pilih button A lah. Betul? Okey, samalah sebab kita nak bagi arahan Okey, kedua, cahaya. Yang kedua, Okey, kita nak keluarkan cahaya. Mira nak yang macam mana? Nak ada perkataan ke, nak ada bentuk ke, nak hanya LED sahaja? kalau Mira nak yang ada bentuk boleh tak cikgu? Bentuk, okey. Kita klik pada blok basic. Kemudian kita ambil show icon dan bentuk. Dan tadi tak nak bentuk hati lah, kita bentuk lain pula. Boleh. Okay, Mira nak bentuk apa? Saya nak bentuk tanda betul cikgu. Betul, yes. Okay, tanda betul. Selesai yang ini, kita terus pindahkan atur cara dekat bahagian download ni. Kita muat turun nanti cikgu Ya, betul. Kita tekan download. Dia akan menyala-nyala. Tandanya dia sedang muat turun. Dan kita tunggu pada ni. Dia berjaya untuk muat turun. Selesai. Barulah kita uji. Kita tekan button apa tadi, Mira? Kita tekan button A. Button A. Kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi ke tak? Wah, jadi. Okey, secara tak langsung Mira telah berjaya untuk buat atur cara dan pengujian kepada perkakasan. Wah, cikgu berapa ganjaran yang saya dapat ni cikgu? Ganjaran tadi dah 200, yang ini sebab dia susah sedikit, cikgu tambah lagi 100. Wah, jadi 300. Ya. Terima kasih Cikgu Nash. Baiklah kawan-kawan, kerana kita dah berjaya dalam uji kita punya pengaturcaraan kita pada kali ini. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Telah banyak kita pelajari pada hari ini dengan Cikgu Nash. Dan sekarang Cikgu sedikit rumusan daripada hasil pembelajaran kita pada kali ini. Silakan. Okey, Mira. Jadi, hasil pada hari ini kita dah berjaya mencapai 3 perkara lah. Yang pertama, kita dah berjaya menulis atur cara carta alih. Okey, carta alih untuk cahaya, bunyi dan pergerakan. Okey, itu untuk carta alih selesai. Baik. Okey, kemudian selepas kita dah buat carta alih, kita pindahkan pula carta alih itu kepada atur cara. Atur cara tu pula kita bagi 3 juga. Cahaya, bunyi dan pergerakan. Selesai yang itu, barulah kita buat
proses sambungan perkakasan. Okey, bila sambung perkakasan sebab kita nak tahu adakah atau cara yang kita buat tadi tu betul ataupun tidak. Ya. Bila kita sambung tadi kita dah buat sambung macam-macam projek kita dah buat. Jadi bila murid dah berjaya buat ketiga-tiga perkara ni, murid boleh melangkah ke lagi satu langkah ke hadapan iaitu gabungkan ketiga-tiga perkara ni. Wah. Untuk gabungkan ketiga perkara ni ialah dalam proses penghasilan projek nantilah. Yang itu nanti episod akan datang. Okey. Alright, jadi itulah. Jadi ada 3 benda tu. Dan cikgu, mungkin cikgu boleh bagi sedikit nasihat ataupun tip lah kepada murid-murid di rumah bagaimana untuk mereka menggunakan blog ni dengan betul. Okey. Jadi, murid-murid di rumah, jangan kamu anggap pengaturcaraan ni sesuatu yang susah. Sebab tadi cikgu dah tunjukkan satu langkah. Langkah demi langkah bagaimana kita nak uji 3 benda tu. Cahaya, bunyi dan pergerakan. Kamu berjaya buat ketiga-tiga tu, insya-Allah untuk penghasilan projek kamu dah boleh buat. Dia tak susah mana pun. Sebab hanya asas saja yang cikgu tunjukkan. Betul. Okey. Jadi selain pada tu, murid kena berani mencuba di rumah. Sekiranya tiada papan makro pengawal, boleh gunakan editor MacCode sebab dalam tu ada simulasi. Murid boleh cuba dulu, nanti dah settle, bawa dia punya soft copy kepada sekolah yang di mana sekolah ada papan makro pengawal ni, boleh uji di sekolah. Ya, kan? Mudah sahaja. Betul tu cikgu. Ada pelbagai cara cikgu. Ya, betul. Okey, dan bagaimana pula cikgu bagi pentafsiran keseluruhan pada hari ini? Okey, untuk hari ini Mira dah berjaya untuk melaksanakan ketiga-tiga perkara yang cikgu nyatakan pada awal tadi. Yang pertama tadi, Mira berjaya untuk buat catat alih. Betul. Okay, yang kedua, Mira berjaya buat atur cara. Dan yang ketiga pula, Mira berjaya bantu cikgu untuk buat penyambungan pada perkakasan. Jadi secara tak langsung, keseluruhannya Mira berjayalah untuk proses hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Dan saya yakin murid-murid di rumah pun pastinya faham dengan apa perkongsian Cikgu Nash pada hari ini. Baiklah cikgu. Dan bagaimana pula kalau murid-murid di rumah cikgu ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber latihan cikgu? Okey, yang pertama boleh layari pada portal Delima Sumberku. Boleh dapatkan di sanalah. Okey, ataupun lagi satu cikgu ada sediakan latihan lah. Murid-murid boleh scan QR code ni untuk jawab, untuk pengukuhan. Kalau betul semua, cikgu akan anugerah sijil lah. Sijil berjaya jawab semua dengan betul. Jadi apa yang kita belajar hari ini, cikgu dah kumpulkan dalam satu kuis. Itu dia. Jadi murid-murid di rumah jangan lupa untuk imbas QR code yang Cikgu Nash dah sediakan untuk sama-sama tambahkan lagi pemahaman bagi mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dengan tajuknya Bercahaya, Berbunyi, Bergerak. Apa itu? Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nash atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada semua murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM